بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-puan, malam ini kita akan sambung syarat yang kedua daripada 5 syarat sah barang dan harga untuk dijual beli. Syarat barang ataupun price ataupun harga yang sah dijual beli dalam kitab kita ini ada 5 syarat. Ini antara rukun yang terakhir. Kita dah bincang 2 rukun ataupun 11 syarat yang telah kita bincang melibatkan 2 rukun. Kerana dalam kitab kita ini dia ada 16 terma dan syarat. Barulah sah kita akad ataupun kita pilih transaksi jual beli yang sebenar. Cukup 16 syarat barulah kita boleh pilih untuk kita guna akad jual beli. Sekiranya tidak memenuhi kriteria ini, maka kita kena pilih akad yang lain daripada akad jual beli yang sebenar. Sama ada kita nak pilih akad yang kedua, iaitu nama dia adalah jual beli mu'attah, ataupun boleh kita pilih yang ketiga, iaitu hebah, ataupun yang keempat dipanggil hebah bisawabin. Lebih kurang 4 alternatif yang telah disebut di dalam kitab Muamalat Mazhab Al-Imam Syafi'i. Baik, kita sambung hari ini 5 syarat barang. 5 syarat barang. Yang pertama yang telah kita bincang sebelum daripada ni, syarat barang yang sah dijual mestilah suci diri dia. Yang kedua yang kita nak sambung malam ni, mestilah barang yang kita nak jual ataupun nak beli itu mesti barang yang ada manfaat dari sudut syarak. Adapun manfaat di sisi kita tidak diiktiraf oleh syarak. Baik, sambung muka surat 8, 9 muka surat sebelah tu. Dari itu tidak sah menjual binatang yang melata di bumi. Dia panggil binatang yang melata di bumi. Baik, ini pendetailan kepada beberapa jenis binatang yang tidak sah. Sebelum tu kita ulang sekali lagi apa yang kita bincang sebelum daripada ni. Syarat yang kedua daripada 5 syarat barang ataupun harga, dipanggil mabik dan saman. Yang keduanya ialah mesti mabik itu ataupun saman itu ada manfaat di sisi syarak. Untuk dikategorikan manfaat di sisi syarak, mestilah sesuatu benda itu ada nilai di sisi syarak. Jadi nilai inilah menentukan. Di dalam mazhab Syafi'i, dia beza mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Syafi'i nak dikategorikan maliyah, mesti ada ciri mutamawwal, yakni ciri nilai. Di sini dia beza di antara mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi dan mazhab kita. Mazhab kita dia lebih ketat. Nak dinamakan harta itu yang kata sah pertukaran harta dengan harta ataupun barang dengan barang, mestilah barang itu ada ciri mutamawwal, yakni ada nilai di sisi syarak.
Apabila ada nilai di sisi syarak, maka harta itu dianggap manfaat di sisi syarak. Kalaulah benda itu tidak ada nilai, maka dia hanya sekadar malun. Dianggap secara umum dipanggil harta, bukan harta yang bernilai. Lalu mazhab lain, asalkan nama harta walaupun tidak ada nilai, dianggap sah jual beli. Itu beza. Kalau mazhab Hanafi, dia agak terbuka ataupun agak mudah sedikit mazhab Hanafi. Tapi mazhab kita Syafi'i, dia agak rigid. Sebab itulah kalau kita tengok keuangan kontemporari ataupun keuangan di peringkat dunia, majoriti ulama memilih mazhab Maliki. Kerana dia agak longgar sedikit. Jual beli online, mazhab Maliki boleh, mazhab Hanafi pun boleh, tapi Syafi'i dia ketat. Sebab tu majoriti di peringkat antarabangsa, keuangan Islam ataupun dipanggil kontemporari ini, mereka memilih untuk bertaklid dengan mazhab Maliki dan juga Hanafi lebih mudah. Tetapi kita, walaupun kita mazhab Syafi'i, kita tetap boleh berada di atas kerangka Imam Syafi'i, sebab tak perlu kita tukar. Selagi kita boleh implement mazhab kita, kita tak perlu tukar. Apabila situasi yang perlu tukar, baru kita boleh tukar. Mana kita tak rigid, kita lebih fleksibel. Dia muamalat ni, dia sifat dia anjal. Bukan apabila jual beli nak kena jual beli, tak semestinya akad jual beli. Boleh akad jual beli mu'attah, boleh akad hebah, boleh akad hebah bisawat. Banyak alternatif yang telah disebut di dalam kitab mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Sebab itu mazhab Hanafi dia dikhilaf pembelian najis. Ada sah dan ada qaul yang mengatakan tak sah. Kenapa? Kerana kunci di sisi mazhab mereka, asalkan benda itu ada kegunaan di sisi manusia. Najis pun ada kegunaan, maka dianggap boleh. Tapi kita tak. Baik, teruskan nombor 2. Okey, kita ulang sekali lagi tuan-puan. Yang kata manfaat ini mesti ada nilai, barulah dianggap harta. Sekiranya benda itu tidak ada nilai, maka tidak sah dijual beli. Jadi malam ni kita nak bincang secara spesifik contoh barang apa yang tidak ada nilai di sisi syarak yang tidak boleh dijual beli. Secara perincinya kita nak sebut 1, 2, 3 dan 4 apa contoh barang yang tidak ada nilai yang tidak boleh diangkat jual beli. Apabila kita tahu tak boleh angkat jual beli, ketika itu kita mesti decide untuk pilih alternatif. Kita mesti pilih akad lain. Tak boleh pilih akad jual beli yang real, tak boleh pilih akad jual beli mu'attaf. Kita kena pilih alternatif yang ketiga, hebah ataupun hebah bisawabin. Baik. Kita ingat balik tuan-puan, minggu lepas kita dah bincang, iaitu benda yang tidak ada nilai, dia ada beberapa benda, beberapa sebab yang tidak ada nilai. Sebab pertama tidak ada nilai kenapa? Kerana benda itu tidak ada manfaat di sisi syarak. Sekiranya benda itu tidak dianggap manfaat di sisi syarak, maka salah satu sebab yang tidak bernilai. Contoh, kita bagi contoh minggu lepas, yang malam ini kita akan senaraikan contoh yang tidak ada manfaat. Dalam kitab kita ini dia akan bagi 2 contoh yang tidak ada manfaat. Apa dia? Pertama yang kita akan baca sekejap lagi, iaitu binatang yang melata di atas permukaan bumi. Itu tidak ada manfaat di sisi syarak. Contoh yang kedua, binatang buas. Tidak ada manfaat di sisi syarak. Contoh yang ketiganya ialah alat muzik. Semuanya dia akan bagi 3 contoh ini dalam kitab kita ini. Alat muzik walaupun di sisi kita ada manfaat, ada kegunaan. Kita nak guna dia. Nak masuk kelas muzik, nak kena beli. Nak kena beli piano, nak kena beli gitar. Sebab nak masuk kelas muzik. Maka tak boleh, tak sah jual beli alat muzik dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Lepas tu nak buat macam mana? Tak boleh beli. Lepas tu saya nak beli juga. Tukarlah alternatif lain. Kenapa rigid sangat nak kena beli juga? Boleh hebah. Kita ambil dengan akad bagi akad hebah. Tu cerita nak beli lah, bukan ada manfaat pun. Benda gitar tu kita akan bincang dalam kitab kitab apa bincang, kitab ibadat pun ada bincang, muamalat memang bincang lah alat muzik ni. Hukum menyimpan alat muzik, hukum menyimpan gitar.
Dari itu, baik serta. Sebut ada 3 lagi tak sebut. Pertama, sebab yang tidak ada nilai, yang pertamanya tidak ada manfaat. Contoh dah sebut tadi. Yang kedua, tidak ada nilai. Sebab yang kedua, kenapa tidak ada nilai? Kerana barang yang berbahaya. Tak ada nilai. Barang yang berbahaya ni tidak dianggap benda itu bernilai di sisi syarak. Seperti apa? Seperti racun. Itu tidak benda yang berbahaya, tidak ada nilai di sisi syarak. Maksud racun ni racun yang boleh membunuh manusia, bukan racun yang membunuh pokok kayu. Tu tak apa, yang tu beli. Dalam kitab sebut umum, sebab tu orang confuse. Dia kata kalau lagu tu tak boleh lah beli racun. Apa ni, racun rumput, racun lalan, racun rumput, racun pokok. Kerana kitab sebut racun tidak sah dijual beli. Kenapa? Kerana bukan soal najis. Kalau racun tu tak masuk bahan kimia yang tak najis, dia masuk bahan kimia, masuk bahan kimia. Tapi bahan kimia yang tak najis, bukan kerana najis, kerana bahaya. Najis dia masuk sebab lain. Syarat yang pertama, kerana bahaya kepada manusia. Tidak dibenarkan jual beli. Tapi kalaulah dia tak berbahaya kepada manusia, racun ni bukan untuk racun manusia, racun pokok kayu, bahaya kalau makan. Memanglah kalau makan racun pokok tu mati juga kita pun. Tapi bukan untuk dimakan. Yang ketiga, tidak bernilai dengan sebab apa? Dengan sebab barang itu sedikit. Ini juga disebut di bawah tu. Perenggan last sekali dia tersebut, tak sah jual beli barang yang sedikit. Walaupun benda itu boleh dimiliki dengan cara lain, jalan lain. Boleh dimiliki dengan sedekah, boleh dimiliki dengan hebah, boleh dimiliki dengan cara kita hadiah. Seperti kita dah sebut yang lepas, seperti 2 biji barley, 2 biji beras, 2 biji gandum, 2 biji anggur yang kecil, 2 biji zabib kering yang kecil. Dia benda yang sedikit, tidak sah dijual beli. Baik, serta tuan-tuan, itu secara asasnya ada 3 sebab. Benda yang tidak ada nilai di sisi syarak, maka dipanggil harta yang tidak bernilai. Harta yang tidak bernilai ini, dia tidak dibenarkan jual beli, tapi boleh dihebah. Boleh dihebah, boleh dihadiah, dan boleh disedekah. Benda sedikit boleh disedekah. Benda benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak, boleh dihebah, ditukar milik dengan hebah. Baik, mana contoh yang tidak ada manfaat di sisi syarak walaupun ada manfaat di sisi kita? Ini dia nak sebut contoh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dari itu tu oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Oleh sebab disyaratkan oleh syarak benda yang ada manfaat di sisi syarak baru sah jual beli, atau panggil oleh sebab itu. Oleh sebab syarak telah menetapkan sah jual beli ini mesti barang yang ada manfaat di sisi syarak. Oleh sebab itu tidak sah menjual binatang yang melata di bumi. Hasyaratin saghirah, dalam kitab Arab dia sebut kahasyaratin saghirah, seperti binatang yang melata di bumi. Mana dia contoh? Seperti ular. Ular termasuk binatang yang melata di bumi dan termasuk binatang yang berbahaya. Kala, jengking, kumban dan sebagainya. Banyak lagi binatang yang jenis dia melata di atas permukaan bumi, tidak sah dijual beli. Walaupun ada manfaat di sisi kita. Kita kata ada faedah di sisi kita. Contoh apa dia? Hobi. Orang bela ular, nak bela ular. Maka dia nak beli ular kerana hobi dia menternak ular. Ada orang ternak kala jengking, minat dia buat sangkar siap kala jengking, beli macam-macam makanan,
Macam daging sekilo untuk kala jengking. Dia pun jarang makan daging ayam, tapi kerana binatang kesayangan ni sanggup habis duit. Itu memang passion kita. Kalau untuk diri sanggup tak jaga. Diri sakit pun tak nak jaga. Tak apa. Sakit biarlah sakit, makan ubat aja. Nak beli benda hebat-hebat untuk rawat diri tak boleh. Tapi untuk lain tak apa. Untuk kucing dia tak apa habis. Beribu tak apa lagi untuk kucing dia. Jangan tanya untuk kereta. Kereta sanggup sport ring harga 3,000 sanggup lagi. Untuk dia tengok. Tapi kalau untuk diri dia memang 10 tahun fikir. Walaupun hobi dia tidak dibenarkan oleh syarak. Kerana apa? Kenapa tak sah jual beli binatang-binatang ni? Kerana binatang-binatang itu tidak dikira, tidak dianggap sebagai harta, sebagai maliyatun. Tidak dianggap sebagai maliyah, sebagai harta. Apabila dia tidak dianggap harta di sisi syarak, maka dia tidak boleh dimiliki. Dia panggil la yumkinu tasarruf. Dia harta sahaja yang Allah berikan kelayakan untuk kita tasarruf. Dia panggil yumkinu tasarruf. Mungkin atau boleh untuk kita tasarruf, untuk kita milik, untuk kita handle, untuk kita urus. Kalaulah bukan harta, maka tidak dibenarkan untuk milik. Tidak dibenarkan untuk milik melalui cara jual beli. Tapi milik cara lain boleh. Kerana binatang-binatang ini tidak dikira sebagai maliyah, ini sebagai harta. Kenapa? Kerana dia tidak ada ciri mutamawwal. Dia hanyalah dipanggil malun. Sebab itulah kalau perhati secara detail tuan-puan, penggunaan istilah di kalangan para ulama dalam mendefinisikan makna jual beli, dia tidak menggunakan malun. Walaupun ada sebahagian ulama guna malun, muqabalatun malun ataupun muqabalatun malin bimalin, itu secara umum. Tetapi secara detail ulama guna muawadatin maliyatin. Muawadatin aqdun, satu akad, muawadatin maliyatin yufidu milka ainin au manfaatin ala dawam. Jadi muawadah maliyah, pertukaran yang dianggap harta dengan harta. Antara apa? Antara bai' wal mustari, min janibil bai' wal mustari, antara penjual dan juga pembeli. Jadi pertukaran harta di antara penjual dengan harta yang ada pada pembeli mesti dianggap harta maliyah. Itu. Kerana binatang itu tidak dianggap sebagai harta. Apabila tidak dianggap harta, maka dia panggil fa'ut tafri'un. Ulama nak tafri', nak mengeluarkan hukum apabila kita menukar benda yang tidak dianggap harta itu, maka mengeluarkan harta, ini wang ringgit, untuk membelinya, membeli binatang yang tidak dianggap manfaat di sisi syarak itu, dilarang oleh syarak. Kecuali yang dibenarkan tukar. Dilarang ni maksud dilarang tukar, maksudnya dilarang jual beli. Boleh untuk kita guna akad lain. Boleh kita nak hebah. Boleh kita nak hadiah. Dilarang di sini, dilarang oleh syarak menggunakan akad jual beli. Kecuali yang ini pengecualian binatang yang sah dijual beli sekiranya ada manfaat pada syarak. Kalaulah ada manfaat, sah, walaupun binatang yang melata di atas permukaan bumi. Ini pengecualian. Mana contoh? Melainkan yang ada, yani binatang yang ada manfaat. Mana contoh? Seperti ulat sutera. Ulat sutera. Kenapa? Kerana suteranya, kerana nak proses
kain sutera. Tu. Ataupun lintah, masa lintah tak sah dijual beli. Ataupun lintah kerana apa? Kerana untuk menghisap darah orang sakit. Kan ada orang perubatan buang darah dengan lintah. Maka lintah tu dia nak kena beli. Ada orang ternak lintah kolam. Kalau kita biasa kita tengok kolam ikan saja, ikan patin, ikan keli kan. Ada dulu saya pernah tengok di Kedah tu, kolam lintah. Dia ternak lintah. Untuk apa? Untuk jual. Ada pula orang ternak lintah tu pak lebay. Maka jadi isu lah satu daerah tu. Dia kata pak lebay ternak lintah, jual lintah mana boleh, tak sah. Dia mengaji tak bertemu dengan pengecualian. Dia mengaji secara umum, dia tahu, dia kata lintah ini binatang yang tidak ada manfaat, maka tidak sah jual. Tiba-tiba pak lebay ni bukan jual buat kolam, 2-3 biji kolam dalam tanah dia. Dia supply, apa jadi supplier. Dia bukan jual runcit dah. Game-game perawat mai beli secara borong. Lalulah jadi isu lah. Jadi isu, ada orang fitnah kepada pak lebay ni, kesian kat dia. Dia kata lebay saja tapi jahil. Dia yang jahil. Mengaji tak habis pengecualian, tak bertemu dengan pengecualian. Jadi mengaji ni tuan-puan, dia ada syarat dia. Kena tulus zaman. Dia kena masa, ambil masa juga. Kalau mengaji sepitah lalu, lepas tu kita tengok orang, sebab tu jangan mudah untuk hukum orang, tu je. Kalau tengok something kat orang tu, kalau nampak tak betul, tunggu dulu, jangan cepat hukumkan dia. Mungkin ada dalam kitab yang kita tak bertemu, kita jadi tak jaga hati kita ni supaya tak hukumkan cepat kepada orang, supaya hati kita tak buruk sangka, supaya hati kita ni boleh jaga hati kita, tak mudah nak hukum orang lain jahil dan sebagainya. Maka kita tawakuf. Mungkin ada yang kita tak tahu, carilah dalam kitab. Jadi saya masih ingat isu tu 2-3 tahun lepas lah, saya duk belajar dulu. Tok Lebay ni rupanya dia tahu boleh jual lintah sekiranya ada manfaat. Manfaat untuk apa? Untuk rawatan. Manfaat seperti menghisap darah orang yang sakit. Ini diiktiraf ni. Tapi bukan semua untuk satu benda tu dikira boleh. Bukan semua, dia tak boleh andai. Dia kata kalau lintah boleh, benda lain pun boleh jugalah. Ada benda lain dia kata untuk rawatan. Racun ular. Ada orang jual bisa ular tu. Ular tu ular sawa kan, dia ada bisa dia. Bisa dia tu untuk rawatan. Jawab dia tak sah walaupun kita anggap dia itu bermanfaat ataupun ada kelebihan, ada khasiat di sisi kita, kerana syarak tidak iktiraf. Dia nak khasiat yang syarak iktiraf. Sebab itulah ini benar dia ada penetapan dalam bidang kuasa jual beli. Sebab tu memang kena refer kepada kitab. Ada orang kata, ustaz boleh jual tak bisa ular? Memang mahal bisa ular orang jual. Sebab dia ada benefit atau orang panggil ada khasiat. Jawab dia tak boleh jual bisa ular, tak sah. Dia kata ada manfaat. Ya, itu manfaat di sisi kita. Walaupun manfaat itu dari sudut perubatan. Tapi dari sudut kita, Islam tidak iktiraf. Kenapa? Benda itu dalam Islam, dalam syarak, benda yang berbahaya. Ular ni ada dua sebab tak sah. Pertama, tidak ada manfaat. Yang keduanya termasuk benda yang berbisa, benda yang berbahaya. Jadi bisa dia tidak sah dijual beli. Contoh yang seterusnya, ataupun sebagainya. Disebut lintah dan sutera dan sebagainya. Sebagainya ni bayan. Dia panggil daripada ni dipanggil min lil bayan. Nak menerangkan sebagainya tu. Apa dia? Benda yang berguna. Benda yang berguna
maka semuanya itu sah dijual beli asalkan benda itu berguna di sisi syarak. Dalam kitab lain disebut banyak, dia ada 2 contoh di kitab kita. Disebut di dalam kitab I'anatul Talibin, antaranya dia kata apa? Seperti gajah sah dijual beli. Gajah ni asal tak sah, binatang buas. Tapi sah sekiranya dijadikan kenderaan ataupun kita guna gajah itu untuk menarik kayu, balak dan sebagainya, maka boleh dijual beli gajah itu. Dalam kitab mana lagi sebut? Dalam kitab Matla'ul Badrain sebut juga seterusnya ataupun contoh lain seperti kera. Asal kera tak sah dijual beli. Gajah tak sah dijual beli, kera tak sah dijual beli, kucing tak sah dijual beli. Ni. Melainkan ada manfaat. Apa dia manfaat? Gajah untuk kenderaan ataupun untuk kegunaan, tarik barang dan sebagainya. Yang keduanya kera. Yang sah dijual beli kera ni untuk apa? Untuk kegunaan panjat pokok. Tak semestinya panjat kelapa dah, asalkan dah ada guna panjat pokok apa pun. Kita latih kera ni boleh panjat kelapa, sah dijual beli. Kera ni kita latih untuk panjat buah, apapun buah dia pandai. Buah petai dia boleh ambil, buah rambutan dia boleh ambil. Hak buah-buah nak hujung-hujung Julai kita payah nak panjat, nak pakai galah pun tinggi sangat. Ajar latih kera kita panjat naik pokok, ambil pokok durian, ambil pokok rambutan. Durian ni pokok hak kapung je kita tunggu hak luruh. Hak durian kahwin ni tak payah tunggu dia, kita kena ambil. Hak pokok hak tinggi-tinggi tu nak ambil dengan apa? Ambil dengan kera kita, moyik kita. Sah dijual beli sekiranya yang terlatih. Tapi kalau jenis kera yang ajar tak erti, tak sah jual beli. Ada juga spesies kera hak memang orang kampung panggil kera hak jenis tak boleh hajar. Bodoh tak boleh hajar. Memang kera ni bodoh. Mana ada kera cerdik? Ada kera cerdik dia tu. Ajar 6 bulan dia pandai. Saya biasa sebut kat tuan-puan, saya dulu bapa datuk saudara saya tu, dia ni guru. Alim lah dia. Alim kera. Bagi kat dia 6 bulan kera. Memang dia guru kera. Jadi cuma dia tak ambil anak murid ramai. Dalam 6 ekor 7 ekor je. Dia kata tak dan ramai. Letih. Jadi saya ni dekat tak jauh dalam 2, 3, 5, 6 biji rumah saja dengan rumah saya sengat. Selalulah sebab datuk saudara kan. Selalu duduk pergi makan nasi rumah dia apa. Selalu duduk sembang lah. Memang akan ada 3-4 ekor. Paling sikit dia tu pelajar dia ada 3 ekor. 3 ekor pelajar. Paling ramai kelas 7. Dia ada timing dia. Pagi-pagi dia ajar pukul 9 dia ajar. Sarapan dulu. Sebelum ajar dia akan bagi sarapan dulu. Sarapan sama kita dia bagi roti, air special. Kalau tak air kopi dia ambil air orange. Dulu kan ada air orange, botol orange 5% tu kita kecil budak-budak dulu kan. Dia ada orange tu dia makan. Makan orange. Saya ingat mati dia kata makan orange. Tak, dia tetap mati. Kan orange tu gas ketik. Tak apa dia kata. Buahkan upah. Dia ada reward juga rupanya. Kalau ajar panjat, dia ada telur. Dia paling kegemaran ni telur. Telur tu memang berebut telur. Jadi dia ajar latih pelajar dia ni, kera ni, dapat turun sebiji, 2 biji, dia akan bagi telur. Yang tu yang kuat tu, dia pun ada motivasi juga kera pun. Turun, target dia cukup, turun dia bagi upah. Bagi apa? Dia bagi telur. Telur memang berebut telur ayam. Jadi biasanya modul dia, saya tak tahulah modul dia pakai modul apa, tapi adalah kelas dia tu dia letak buah muda, letak buah tua kan. Tanya dia, nama dia Wak. Saya kata Wak, berapa bulan? Dia kata 6 bulan boleh. Tengok. Sebab tu dia ada istilah bodoh dengan cerdik. Dia ada istilah bodoh, boleh ajar dan hak cerdik. Hak cerdik dia kata 6 bulan. Tapi dia tak ada akal lah tuan-tuan. Dia panggil ilham. Baik, situ Jadi kalau yang tak terlatih, tak boleh diajar, itu tak sah dijual beli. Habis. Itu contoh yang kata benda yang boleh sah dijual beli. Begitu juga kucing. Kucing ni disebut di dalam kitab Tahrir Syarqawi dan disebut juga dalam kitab Mughni Muhtaj jilid yang kedua. Kucing ni dia ada 2 kucing.
yang kucing baladi dia panggil, kucing kampung. Kucing kampung ini sah dijual beli sekiranya dia ada manfaat. Apa manfaat dia? Sekiranya dia ni untuk latih dia untuk tangkap binatang, sama ada tangkap tikus, tangkap lipas, apa pun tak apa, asalkan dia ni manfaat dia boleh tangkap binatang, sah dijual beli. Tapi kalaulah kucing yang tidak ada manfaat, hanya untuk hobi je, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah dijual beli kucing yang tidak ada manfaat, melainkan mazhab lain sah. Tu yang kalau tuan-tuan biasa dengar, kalau Google, ada orang tanya saya, "Ustaz, saya Google," dia mengaji Google. Dia kata, "Saya Google, Ustaz, banyak pendapat yang mengatakan sah jual beli kucing." Saya kata, "Memanglah, itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab lain. Saya pun tak kata mazhab lain ni tak sah. Ini kita cerita mazhab Syafi'i yang kata kucing baladi ni sah sekira ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat tak sah. Manfaat apa dia? Manfaat hanya untuk hobi, kerana dia binatang belaan Nabi, binatang yang jinak, sah dia jual beli. Itu pandangan lain, bukan pandangan mazhab kita. Tetapi pandangan mazhab Maliki boleh dijual beli, Hanafi juga boleh dijual beli. Kerana apa? Kerana dia binatang belaan yang jinak dengan kita. Itu ilah dia berbeza. Boleh ditengok dalam kitab Mughni Muhtaq jilid yang kedua, tidak sah jual beli kucing dan tidak ada manfaat. Tetapi tak menjadi isu, kerana kita boleh hebah. Nak kucing nak juga kita boleh, kita kan minat bela kucing. Kucing bukan baladi, kucing luar tu. Kucing hak cantik-cantik tu, hak mahal-mahal beribu tu. Maka kita tak payah akad jual beli. Kita akad hebah sahaja. Baik settle sikit lagi tuan dah azan dah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah rabb hadhihi da'wati at-tamma salati al-qa'imati sayyidina Muhammadan sallallahu syarafan darajatal 'aliyatir rafi'a ba'athu maqaman Muhammadan innaka la tukhliful mi'ad. Baik, contoh yang kedua tuan, sikit lagi sebelum kita nak solat. Adapun tembakau, ini tambahan saja tuan. Yang ni kita tak nak detailkan. Dia kontroversi sedikit. Adapun tembakau, daun tembakau tu, rokok. Ada orang kata rokok ni tak usah dijual beli. Dia pakai apa, fakta dia je. Adapun tembakau, yang ni daun rokok tu, sah juga dijual beli untuk mereka yang menghisap rokok, bukan suruh hisap rokok. Dia dah cakap dah, untuk mereka yang menghisap rokok. Kalau nak jual beli rokok tu sah. Sebab apa? Sebab ia rokok itu termasuk dalam kumpulan barang-barang yang diharuskan. Harus asal dia nya. Sebelum makruh tu, ada orang kata, mana harus sak makruh? Dia tak tahu hukum. Asal dia nya harus.
serta makruh. Makruh tu dia guna. Asal sebelum dia tak guna, rokok itu harus. Maka apabila dia guna saja, jadi makruh. Terkadang jadi haram. Ini sebab seseorang itu. Kalau mudarat kepada diri dia, haram. Kalau tak mudarat pada diri dia, makruh. Kok mana pun makruh. Tapi asal dianya hukumnya ialah harus. Bukan hukum asal makruh. Hukum asal dia tu harus benda tu. Tapi harus serta makruh apabila diguna. Tiada dalil, ini dalil secara qat'i, mengatakan haram secara qat'i tidak ada. Sebab itu illah rokok ni yang kata bukan haram qat'i, dia panggil haram sekiranya berisiko mudarat. Jadi haram. Jadi illah ni tuan-puan, kalau kita belajar usul fiqh secara mendalam, dia bukan rokok saja. Apa saja makanan yang membawa risiko mudarat kepada kita, apabila kita tahu, haram. Kita tak tahu, tak apa. Kita dah tahu dah. Memang kalau makan benda ni akan mudarat diri kita, maka haram. Dia panggil haram apa dia? Bukan haram zati. Dia ada haram ni, dia ada dua. Pertama haram zati, yang kedua haram aradi. Haram zati tu diri benda tu haram. Arak. Haram arak dipanggil apa? Dipanggil haram zatiyun. Diri arak itu haram, tak sah dijual beli. Kenapa? Kerana diri dia itu haram. Diri dia itu najis. Itu dipanggil zati. Tapi ada contoh lain dipanggil haram aradi. Haram aradi ni diri dia tak haram. Tetapi ada unsur lain, ada sebab lain yang bertukar jadi haram. Macam contoh selalu kita sebut, contoh menggunakan air yang dirampas. Air itu bukan haram pada diri dia. Air tidak haram diri dia. Tetapi kenapa guna air yang dirampas ini haram? Bukan haram zati, tetapi haram aradi dia panggil. Arak ni apa dia? Arak unsur dia, sebab dia kita guna tanpa izin daripada owner. Kita pergi rumah kawan kita nampak paip duduk di luar, terus kita basuh kaki tanpa minta izin terlebih dahulu. Dalam muamalah dia agak ketat. Tak boleh zon, melainkan ada situasi boleh zon. Zon ni mana berat sangka, kalau kau minta dia bagi. Ini situasi yang lain. Ada situasi dia boleh zon sekiranya pernah kita minta, memang dia bagi. Maka guna kali kedua, kita tak minta sebab kawan sampai tongkat motor keluar kereta, terus nak kencing dalam tandas dia kat luar, kita terus masuk kencing, guna air dia tanpa minta izin. Biasa tak kita guna? Biasa. Kalau situasi ini boleh zon. Tapi untuk orang yang warak, dia akan minta juga. Dia tak nak guna zon. Dalam muamalah dia guna yakin. Dia berbeza di dalam ibadat. Yakin apa dia? Kita kena dengar lafaz daripada telinga, daripada mulut dia sendiri, dia benarkan kepada kita, bukan senyap. Jadi tiba-tiba kita guna air yang tanpa minta izin daripada owner, air itu bukan suci, bukan najis. Air itu, diri dia air itu bukan haram. Tetapi kenapa jadi haram apabila kita guna? Kerana sebab dia ialah mengambil tanpa minta izin. Dia panggil merampas. Itu dipanggil haram aradi. Begitu juga rokok ni. Apabila datang sebab mudarat, maka dia jadi haram menghisap rokok. Asal rokok tu bukan haram. Maka bertukar jadi haram. Dia panggil haram aradi. Tiada dalil mengatakan haram rokok secara qat'i. Tiada sah, ni contoh kedua. Rokok tu hanyalah tambahan saja. Tiada sah dijual beli binatang buas seperti singa. Ini contoh yang kedua. Pertamanya, binatang yang melata di bumi tak sah, melainkan yang ada manfaat. Yang kedua pula, contoh kedua, tidak sah jual beli binatang buas, melainkan yang ada manfaat.
Mana contoh binatang buas yang tak sah dijual beli? Seperti singa, harimau dan sebagainya. Sebagainya ni kita sebut tadi gajah, kera. Kecuali yang ada gunanya, seperti harimau bintan untuk perburuan. Kalaulah harimau tu yang terlatih untuk pemburuan, sah dijual beli. Seperti gajah untuk kenderaan, seperti beruk untuk memetik buah-buahan, seperti lebah untuk madunya, boleh jual. Bukan jual madu, jual lebah tu. Kan orang sekarang ni kan orang jual lebah madu kelulu kan. Kita pergi di sarang kelulu, dia jual dengan ibu-ibu tu, buat balik dengan ibu-ibu, masukkan dalam plastik besar, dia bagi dengan ibu-ibu balik. Sah tak jual ibu lebah tu? Madu memang sah, kita duk beli selalu madu. Madu lebah lah, jangan madu lain. Yang tak sahnya ialah lebah tu. Ni seperti lebah untuk madunya. Tapi tak sempat malam ni tuan-tuan nak detailkan bab madu ni. Dia ada syarat ni, hak sah ni. Dia kena permaisuri ada. Nanti yang akan datang insya-Allah. Lebah ini dia unik sikit. Kena ngaji bab lebah. Dia ada permaisuri, dia ada king dia. Dan dia ada apa panggil apa? Dia ada raja dia, ada permaisuri dia. Dan lebah ni dia ada unit-unit tertentu. Ada unit yang untuk pemantauan. Dia pantau aja. Dia bukan seduk bunga dah. Dia pantau, dapat cek ada bunga, unit lain pula pergi isap pokok bunga. Dan dia ada jarak dia. Ini keistimewaan Allah bagi kepada lebah, ilhankan kepada lebah. Dia punya orang panggil radar dia. Dia tak akan lebih daripada radiasi yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia tak lebih. Macam kita dulu 10 km je kita. Jadi lebah kita dulu. Lebah ni saya tak ingat, nanti kena balik tengok balik. Berapa kilometer yang dia tak akan lebih daripada sarang dia. Ini akan datang. Cuma poin dia nya, sah ini untuk jual ibu lebah tu. Untuk buat jual sarang tu, sekiranya permaisuri ada di dalam tu. Kalaulah permaisuri tak ada, yang adanya anak-anak dia saja, nak jual sekali dengan madu, itu tak sah. Walaupun ada khilaf yang kata sah, tapi mahkamah tidak sah. Seperti lagi contoh sah, burun merak untuk hiburan pada warnanya. Ni untuk tengok kecantikan warna boleh, kerana dia intirah. Memang burung merak kita beli, hobi dia nak tengok cantik merak. Lagi seperti kucing jinak. Kucing jinak ni kucing baladi, kucing kampung. Kucing jinak macam kucing hutan. Kucing jinak untuk menangkap tikus, sah. Dan seumpamanya dan lainnya daripada kucing, daripada burung merak, daripada lebah, daripada beruk, banyak lagi contoh lain. Sahlah jual beli pada semuanya itu. Semua contoh yang disebut di atas sah. Tiada sah jual beli barang yang tidak berguna dengan sebab sedikit. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita sambung contoh yang ketiga yang tidak sah, iaitu sebab apa? Sebab yang kedua. Sebab pertama, sebab yang tidak bernilai ni ada 3 sebab. Kerana barang yang tidak ada nilai, pertama tidak ada manfaat. Contoh dia, dah bagi contoh, ada 2 contoh ni, iaitu binatang buas dan juga binatang melata di bumi. Contoh yang keduanya, benda yang berbahaya, dia tak sebut di sini. Dan contoh yang ketiganya ialah benda yang sedikit. Contoh benda yang sedikit, insya-Allah minggu akan datang kita akan sambung untuk habiskan kita punya syarat yang kedua sebelum kita pergi syarat yang ketiga. Dia agak praktikal sedikit, syarat barang ini praktikal dengan kita. Adapun yang lain tu kita boleh ekspreskan. Wallahu a'lam. Ada sedikit pengumuman mana tadi malam ni kita lancarkan tuan-puan, dah ada depan tu kan. Untuk pengumuman tuan-puan, malam ni kita lancarkan tambun sumbangan untuk saudara, untuk sahabat kita Syarpendi Abidin yang baru saja menjalani pembedahan. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas kita nanti tuan-puan yang berikan dapat ringankan beban sahabat kita ini, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang baik untuk sahabat kita Syarpendi ini. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dan pahala kepada kita dan kesihatan kepada kita dengan asbab kita niat bantu doa sahabat kita ikhlas semata-mata, insya-Allah Allah balas kepada kita kebaikan. Jangan bimbang tuan-tuan. Doalah dengan seikhlas hati. Balik solat hajat itu balas jasa kita nak tolong orang. Amalan kita kalau boleh tuan-puan, ini cara amalan tuan guru saya dan arwah ayahanda saya. Apabila orang minta tolong, kadang-kadang orang tak minta tolong pun dia sembahyang hajat. Dia tahu sahabat dia sakit, sembahyang hajat. Tanpa sahabat dia ni minta tolong pun dengan dia. Apatah lagi sahabat minta tolong, lagi-lagilah. Bukan sakat dia doa, bukan balik sembahyang hajat 2 rakaat. Tak ada siapa tahu pun. Inilah doa yang Allah akan dengar kita. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Doa yang tulus ikhlas daripada kita. Bukan saja doa, tapi bangkit tapi buat solat hajat untuk sahabat kita. Dan insya-Allah ulama ni dia yakin janji Allah akan balas kebaikan kepada dia, sama ada kebaikan dari sudut harta benda, sama ada kebaikan dari sudut kesihatan, sama ada kebaikan dari sudut anak isteri dia. Dan kebaikan yang paling besar ialah orang apabila dia meninggal dunia, orang ramai akan mendoakan kepada dia. Apabila amalan kita, ada amalan waktu kita hidup tuan-puan, kita sakit, ramai orang akan doa pada kita dan ramai orang akan solat hajat kepada kita tanpa kita tahu pun. Sebab apa? Sebab amalan dulu masa kita sihat, kita pernah solat hajat kepada orang sakit. Bunyi je orang sakit, solat hajat. Bunyi orang sakit, minta doa. InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama doakan pada sahabat kita ini. Syarah Pendi kan, dia dah menjalani pembedahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.